Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ya Syakur, iqra daripada ayat 45. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة وكأين من قرية أهلكناها قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. الله يجزيك الخير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. Maka bukan sedikit negeri-negeri yang kami binasakan dengan sebab kezaliman penduduknya. Fahiya khawiyatun, lalu runtuh ranaplah bangunan-bangunannya. Fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rim mu'attalah, dan bukan sedikit pula telaga yang telah terbiar. Wa qasrim masyid, dan istana yang tersergam telah kosong ditinggalkan. Kita sambung ayat 46 ni, yang mana cerita dia bermula pada ayat yang ke-42. Allah Ta'ala nak pujuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menceritakan tentang kisah nabi-nabi terdahulu yang juga menghadapi tentangan yang maha hebat daripada kaum masing-masing. Allah Ta'ala bangkit balik, wahai Muhammad, kalaulah orang kafir Quraisy Mekah tu lawan kamu, sebenarnya sebelum mereka ni ramai dah hak lawan nabi-nabi. Kaum Nuh lawan Nabi Nuh, kaum Ad lawan Nabi Hud, kaum Samud lawan Nabi Saleh, kaum Nabi Ibrahim lawan Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut lawan Nabi Lut. Puak-puak penduduk Madian, penduduk Madian
Dan juga Nabi Musa didustakan oleh kaum dia. Semua kaum-kaum yang melawan nabi-nabi mereka, Allah Ta'ala kata, summa akhaztuhum, aku telah ambil azab seksa mereka, fakaifa kana nakir, tengoklah betapa beratnya azab seksa aku. Berat tak berat, siapa tak meninggal bakar. Hanya tinggal kesan-kesan peninggalan sahaja. Allah Ta'ala sambung lagi, faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha, bukan sedikit negeri-negeri yang kami binasakan, wahia zalimah, dengan sebab kezaliman penduduknya. Digunakan zalim kerana mereka menzalimi diri mereka sendiri, tidak beriman dengan nabi-nabi yang diutuskan, buat jahat kepada nabi-nabi, zalim. Fahiya khawiyatun ala urushiha, apa yang Allah Ta'ala timpakan, mari azab berupa gegaran, berupa terbelah bombing, berupa hujan api daripada langit, yang semua benda-benda itu khawiyatun ala urushiha, meranapkan bangunan-bangunannya. Bangun dulu maknanya ada dah bangunan tinggi, Twin Tower tak ada lah, Burj Khalifah tak ada lah, tapi bangunan bertingkat ni telah ada sejak daripada dulu. Paling tidak mereka menempa bukit-bukit yang ada. Menempa bukit tahu, kalau kita pergi ke Mesir, pergi ke tempat nama dia, kita boleh tengok rumah yang dibuat di bukit. Bukit tu dia tebuk buat rumah. Bukit besar, dia tebuk. Dia tebuk buat rumah. Ni rumah aku. Mana? Tepi tu mu pula tebuk buat rumahmu. Besar bukitnya. Banyak butir rumah lah adanya. Benda ni tidak mustahil. Baru ni Ustaz cerita pergi ke Bukit Tinggi Indonesia. Di Bukit Tinggi itu ada dia panggil terowong Jepang. Terowong Jepang ni Jepun lah. Jepun pada tahun 1942 dia masuk ke Indonesia. Dia hanya jajah Indonesia 3 tahun, sampai 1945. Dalam tempoh 3 tahun tu sempat dia buat terowong yang cukup luas dalam Bukit Tinggi. Masuk, turun gitu dalam berapa puluh tangga tahu turun ni. Turun sikit, kemudian kawasan mendatar. Ada barek tempat dia tinggal. Ada lorong simpan senjata. Ada dapur dia tulis. Dapur tu bukan tempat masak, dapur tempat menyeksa manusia. Dia seksa orang. Ada terowong tempat mengintai aktiviti orang kampung. Ada lolongan untuk tohuk mayat. Nampak digali bukit tu, bukit batu kerah, digali menggunakan cangkul. Cok boleh buat. Dan terowong tu tidak diketahui oleh penduduk tempatan. Jepun punya strategi. Dia tak ambil buruh daripada orang tempatan. Di kawasan tu ada 3 butir kampung dulu. Dia tak ambil orang kampung tu. Dia ambil orang daripada Sumatera, ambil daripada Jawa, ambil daripada Kalimantan, ambil daripada jauh-jauh untuk jadi buruh buat terowong tu. Mati tahu. Orang kampung tak tahu. Sebab tu terowong tu dijumpai setahun selepas Jepun keluar daripada Indonesia. Indonesia merdeka 1945. 45 dia keluar, 46 baru jumpa terowong tu. Baru jumpa. Terkejut habis segala orang. Luah 1 kilometer persegi. Luah keluasan terowong tu. Lorong ni. Nak sebutnya orang tahun 1900 boleh buat terowong dalam bukit yang begitu kerah. Orang zaman dulu gagah lagi. Tak pelik lah kalau buat rumah daripada bukit. Semua ni hak ada ni hanya sikit ya. Hanya sedikit. Sebab telah banyak dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam ayat itu sebut faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha. Berapa banyak dah, bukan sedikit kampung-kampung, negeri-negeri, daerah-daerah yang telah kami musnahkan, wahia zalimah, kerana kezaliman yang dilakukan oleh penduduknya. Kalau kita di Kelantan kan, cerita di Gunung Ring Jeli, kat biasa lagi Gunung Ring Jeli tu ada cerita dia. Ceritanya asal gunung tak ada situ. Gunung tu tak ada situ. Gunung tu Allah Ta'ala hantar mari kerana penduduk situ tu tolong telajuk. Bila tiba musim menuai, dapat hasil padi, suka buat pesta ke dia? Pesta minum arak, pesta belaga ayat, belaga koba, belaga kura, belombok kura. Biasa dengar kura-kura lu kenal kura-kura, kura-kura dalam perahu. Dia berlumba, dia tok 2-3 ekor gak kura derah kau berlumba. Untuk suruh kura tu berlari, dia ambil besi, dia panah besi tu merah kan, cocok pungut kura tu, aduh. Aduh tu kena dedek sikit, berhenti pula gosok pungut, aduh, wah cocok pula, aduh pergi pula. Zaman dulu jahatnya manusia belaga kuba sama kuba. Dalam tengah berpesta, mari macam awan gelap. Ada orang ingat nak hujan, gelap nak hujan ni, padahal bukan gelap hujan. Gelap bukit gunung Allah Ta'ala akak duduk tempat lain, rembah situ gem. Habis dengan orang-orang mati, dengan lembu-lembu, dengan kura-kura tak ada bakar. Cerita ni tersebar kerana dalam ramai-ramai tu ada orang yang bila tengok gelap ingat kena hujan, dia balik nak akak padi dia ni, nak tak tengah teduh, dia balik rumah dia. Ya alih-alih padi gigi tengok semula tak ada gunung tu. Tak ada dah orang duk belombok kura, orang duk belaga ayam, tak ada dah. Ada gunung besar, Gunung Ring nama dia. Tu mitos ataupun orang panggil apa dia, cerita yang kita tidak membenarkannya dan tidak mendustakannya. Macam Israiliyat lah, Israiliyat. Melayu pada Melayuwiyat. Jadi Melayuwiyat ni la nusaddiquhu wa la nukadzibuh. Nak kata ya pun tidak, nak kata bohong pun tidak. Nak kata tidak mustahil kalau Allah Ta'ala buat. Tidak mustahil. Allah boleh buat. Ni contoh ayat ni. Faka'ayyim min qaryah, tidak sedikit kampung-kampung yang kami binasakan. Dulu mari banjir lumpur di Papar Sabah. Ingat tak tahun berapa? Tahun 96 di Papar Sabah. Banjir lumpur yang menenggelamkan 2-3 butir kapung. Kapung tergelam, bukan rumah tergelam, kapung. Betul tak Azrai? Papar kan? Azrai ingat? Umur-umur tu 96. Ni tahu? 4 tahun dia ingat dah, Masya Allah. Dia baca surat Khabadah masa tu. Ada video. Tenggelam kampung tenggelam. Tu antara contoh Allah Ta'ala nak memusnahkan satu-satu tempat. Allahu Akbar. Kenapa? Kerana kezaliman katanya dipapar pada waktu tu, itulah berlaku. Duk belaga anjing, belaga babi. Habis ya pelaga dia, belaga koba. Maka ranaplah bangunan-bangunan, wa bi'rin mu'attalah, dan perigi-perigi, telaga-telaga yang terbiar, wa qasrim masyid, dan istana-istana yang tersergam, yang dikosong dan ditinggalkan. Allahu Akbar. Kita boleh tengok lah ni, tengok jejak Rasul, rancangan jejak Rasul. Kita nak fitih
Lain doktor okay. Pak Turki lah. Dia melancung. Tu tuntut agama tu ni. Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-40 ni. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Oleh itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi? Hari ada pitih, gilah mengembara. Gi mengembara, gi lihat kesan-kesan peninggalan, kesan-kesan yang ditinggalkan oleh umat-umat terdahulu. Bagaimana kesan mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya mari takut dalam hati kita untuk jadi orang yang derhaka pada Allah. Dengan melihat kesan-kesan tersebut, mereka menjadi orang-orang yang ada hati, yang dengannya mereka dapat mendengar, dapat memahami, atau ada telinga yang mendengar. Fatakuna lahum, jadilah bagi mereka bila mereka gijaleks mengembara, maka mereka akan mendapat qulubun ya'qilun, hati-hati yang memahami, au adhanun yasma'una biha, ataupun telinga-telinga yang mendengar perkhabaran-perkhabaran, mendengar pengajaran-pengajaran daripada apa yang berlaku kepada umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan orang ada pitih, pergi sendiri. Tak ada pitih, tengok jejak Rasul. Beli CD, tengok kaum tu, kaum ni, situ, sini. Seluruh dunia ada. Seluruh dunia ada benda ni. Tetapi sayangnya Allah Ta'ala kata, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah sebut, kalaulah mereka ada apa nama ni, bukankah ada baiknya mereka ni pergi mengembara. Mudah-mudahan dengan pengembaraan tersebut hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar pengajaran-pengajaran. Tetapi kata Allah, sayangnya mereka ni, kalau mereka mengembara sekalipun tidak ada gunanya. Kalau mereka kita ada guna. Kenapa? Kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada dalam dada. Fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya mereka bukanlah buta mata. Mereka pergi mengembara pun tak dapat pengajaran, bukan kerana buta mata. Orang buta kita pergi kat kapal-kapal, bukan dia reti. Ni apa nama ni, piramid Firaun ni besar, dia buta. Ada. Kita bawa pergi tempat apa nama ni, Pak Firaun ni, Firaun hak Nabi Musa ni. Dia buta. Boleh pengajaran ke tak? Kita royak comel lah. Bangun ni istana lama ni. Dia anggap gitu. Dia buta. Tak dapat mengambil apa-apa pengajaran. Masalahnya orang ni bukan buta mata, tapi dia buta hati. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur, mereka buta hati yang ada dalam dada. Orang dia buta hati, mata celek lagu mana pun dia tidak akan dapat melihat kebenaran. Dia tak akan dapat mendengar kebenaran, tak akan dapat menilai kebaikan, sebab hati dia buta. Hati telah buta. Allahu Akbar. Kita royak Gajah Rimah, kita suruh dengar ceramah orang yang hebat, orang lain dengar semua teriak belaka, dia waduh ngatuk mana dia dengar tu, orang lain tu teriak, dia ngatuk morning. Tak ada kesal lain ke? La ilaha illallah. Hati dia mati, hati dia mati, tak terkesan. Kita torture dia tu, torture, tahu torture, brainwash, torture, dia bodoh. Siap dah kau? Dia tanya siap dah kau? Tak siap dah, nak balik tak siap lagi, tak apa, boleh tunggu lagi ni. Orang-orang zaman dulu lagu tu lah
Kalau dia berjalan atas muka bumi melihat peninggalan-peninggalan kaum terdahulu pun tidak ada guna, kerana mereka buta hati. Wa yasta'jilunaka bil azab. Allahu akbar. Nak tunjuk beringnya, nak tunjuk hebatnya dia orang ni, mereka meminta kepadamu wahai Muhammad menyegerakan kedatangan azab. Wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka memohon kepadamu wahai Muhammad supaya menyegerakan azab. Nabi duk ceramah, Nabi kata, taatlah pada Allah, orang yang engkar akan mendapat azab. Muhammad, tak sekecil sajalah. Tak sekecil saja. Aku tak berimeh denganmu. Mari. Mana azab? Mana neraka? Mana Tuhanmu? Mana? Tu tanda dia minta disegerakan azab. Kalau kamu tak terima pada dunia, kamu akan terima akhirat. Lambat akhirat lambat. Selalu. Oh. Inilah yang berlaku pada puak-puak etis ni, free thinker sehari dua ni. Dia hina Al-Quran, dia hina Allah, dia hina Nabi, dia buat macam-macam ilustrasi gambaran yang menghina Allah, hina Nabi, dan dia berbangga kerana dia tidak dikenakan apa-apa. Mana Allahmu tak rayak mulut aku? Mana Allahmu ni tak bakar tangan aku? Allahu Akbar. Duduk mana? Air. Allahu Akbar. Walan yukhlifallahu wa'dah. Padahal Allah tidak sekali-kali akan memungkiri janjinya. Walaupun tak terima lagi azab di muka dunia, kamu kena ingat Allah tidak pernah memungkiri janji. Allah tidak pernah memungkiri janji. Lan yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, sesungguhnya satu hari dari hari-hari azab di sisi Tuhanmu adalah menyamai 1000 tahun dari yang kamu hitung. Kamu tak usah loraklah. Kamu tunggu sajalah azab Allah. Bila azab Allah ni mari, satu hari kamu kena azab di sisi Allah menyamai 1000 tahun. 1000 tahun dunia. Kita sekarang tahun 2014. Okay. Kalau akhirat baru 2 hari baru. 2 hari. Cuba bayangkan kita masuk neraka, jangan, astagfirullah, nauzubillah. Jangan kita masuk neraka. Orang masuk neraka, dia guna istilah haqbun. Labithina fiha ahqaba. Surah surah amma yatasaalun, An-Naba. Labithina fiha ahqaba. Allah Ta'ala kata orang masuk neraka ni akan tinggal dalam neraka ahqaba, beberapa haqab. Ahqaba jamak kepada haqbun. Haqbun ni satu tempoh masa, tempoh dia ialah 80 tahun. 80 tahun. Satu haqab 80 tahun. 2 haqab 160 tahun. Paling sikit 3 haqab. Jamak ke ahqabah tu jamak. Jamak ni paling sikit 3. 3 haqab dipanggil salasa ahqabah. 3 haqab ni paling sikit. Kalau 3 haqab apa tahun? 240 tahun. 240 tahun akhirat. 240 tahun akhirat. Kalaulah satu hari akhirat 1000 tahun dunia, 360 hari akhirat, berapa ratus ribu tahun dunia? 360 kali 1000, 360 ribu. Faham tak ni? Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. 360 hari akhirat setahun. Sama dengan berapa ribu tahun?
360,000 tahun dunia untuk 1 tahun. Setahun akhirat 360,000 tahun dunia. Tu baru setahun. 3 hakab tadi 240 tahun. 360,000 tahun kali dengan 240. Berasak kalkulator. Tu error, tak reti nak kira. Itulah paling sikit manusia duduk dalam neraka. La haula wala quwwata illa billah. Maka jangan sekali-kali kita bercita-cita, tak apa kita buat maksiat atas muka dunia ni, asal kita beriman je, lama-lama masuk syurga juga. Sekejap je masuk neraka ni. Sekejap. Cikmu ayat sekejap. Neraka ni jangan kita bercita-cita untuk masuk walaupun sekejap. Sebab disebut oleh Nabi, ada 2 hamba ya Allah Ta'ala pilih. Seorang yang kehidupan semasa dunia penuh dengan kesusahan Allah, tapi dia seorang yang taat. Dia taat pada Allah dengan semayanya, dengan puasa, tapi susahlah hidupnya. Susah mengaji sunnah ni, berah habis tak ada berah, gas habis tengah malam tak boleh makan. Bagaimana Allah, susah. Duduk ala kadar, tapi kita di jalan yang benar. Tengok orang lain hak tak semaya, tengok orang lain hak tidak taat, hidup senang. Allah Ta'ala kata, Nabi sebut Allah Ta'ala seksa, ambil 2 orang hamba. Seorang yang susah, tapi dia seorang yang beriman dan bertakwa. Allah Ta'ala ambil dia, celup dalam syurga 1 celupan. Celup tahu, letak sekejap akak, ambil letak dalam syurga sekejap ya. Kalau kita lalu kot depan supermarket, lalu seru awal-awal kau mana dek jalan panah ni, lalu depan supermarket pintu terbuka, ekor dia mari, sedap. Tu 1 celupan, duduk sekejap dalam syurga akak. Allah Ta'ala tanya, apa pandangan kamu, bagaimana perasaan kamu wahai hambaku? Tuhan tanya, setara mana? Aku celup dalam neraka sekejap, ya Allah, hilang habis segala kesusahan aku semasa atas muka dunia mula. Hanya dengan 1 celupan. Hak 60 tahun, 70 tahun hidup susah. Lepas ngaji Darul Hadis, klik rumah nu bukan boleh hijau pun, mungkin tak ada CJ. Klik Pakistan, ada CJ? Tak ada. Nak hijau Jekov tak boleh. Nak hijau guru tak boleh. Ngajarlah pasal ada. Mana? Sebab tak ada CJ. Orang lain tu gaji duk berambak 44, 48, 52, balas diri. Sama-sama cikgu ni. Duk demo berapa lah ni? Kawai 48 dah. Kawai 52. Bahaya tak ni? 52, 48, 44 ni. Tangga gaji, gerik gaji. Kalau 48 tu nak 5,000. Ada tu. 48 5,000. 52 nak 7,000. Sebab demo ada CJ. Orang tak ada CJ, klik pas. Susah. Hidup duk kapung pula. Allah, dah tak boleh kerja bandar, duk kapung buka pondok. Naik basikal. Tukar tak ada. Sampai masjid sandar tiang masjid. Orang ribuh kereta tak nampak basikal dia. Hacur basikal. Mana? Beli hak lain. Allah, nasib tu lebar. Susah makan ala-ala. Ada cerita lebay malang. Mana? Tu cerita dia buat untuk menunjuk kereta lebar ni nasib malang. Ya Allah, susah hidup 60 tahun. Bila Allah ambil celup dalam syurga, dia kata, ya Allah, hilang habis segala aku hidup susah 60 tahun mula. Aku tak boleh tidur sedap, tidur dalam pondok ya. Aku tak boleh makan sedap, makan nasi dengan kicap je. Aku duduk puluh-puluh tahun susah tu hilang.
hilang. Allah Ta'ala ambil hamba yang kedua, yang hidup di atas muka dunia, yang tak pernah susah. Tak pernah susah. Dia senang sejak daripada kecil sapalah dia mati. Senang. Dia anak Perdana Menteri. Okay. Anak Perdana Menteri ni mana susah? Susah. Tak. Ayah dia Perdana Menteri. Lepas tu lama-lama dia pula Perdana Menteri. Dia pula Perdana Menteri. Allah, hidup penuh dengan kesenangan. Bini dia, okay, cicing 24 juta. Senang hidup, senang. Allah Ta'ala ambil celup sekejap dalam neraka. Sekejap ya, ambil peluk, akak balik. Lagu mana rasa? Allah tanya lagu mana rasa? Dia jawab, ya Allah, hilang habis segala kesenangan aku hidup 60 tahun, 70 tahun atas muka dunia mula. Itu hanya satu celupan, bukan sehari lagi. Cukup kena jatuh hukumnya, kamu dihukum penjara sehari, alhamdulillah, sehari je. Dihukum masuk neraka sehari, alhamdulillah, seharilah sehari. Alfasanatin, 1000 tahun. Masuk congok tengok matahari, lambatnya gerak. Mana matahari gerak tu nak tunggu cukup sehari tu 1000 tahun. Mampulah dalam neraka tu. Janganlah ada cita-cita untuk masuk neraka. Wa yasta'jilunaka bil azab, mereka minta disegerakan azab. Sebenarnya Allah tidak pernah memungkiri janji akan sampai masa dia mereka diazab dengan azab yang cukup pedih dan menyesalkan. Mereka rasa amat lama duduk dalam neraka. Wa ka'ayyin min qaryatin amlaitu laha wa hiya zalimatun summa akhadtuha wa ilayyal masir. Dan bukan sedikit negeri-negeri yang aku beri tempoh. Ada negeri yang Allah Ta'ala binasakan terus, ada negeri yang Allah Ta'ala bagi tempoh untuk penduduknya bertaubat, sedang penduduknya berlaku zalim, kemudian aku menimpakannya dengan azab seksa. Dan ingatlah kepada akulah tempat kembali. Dan walaupun Allah Ta'ala bagi masa untuk bertaubat, wahia zalimah, wahia zalimah, dia berlaku zalim. Wahia tu kembali kepada qaryah, tapi bukan qaryah tu zalim, bukan kampung tu zalim, penduduk kampung. Jangan kata kampung tu zalim. Tak, kampung tak zalim. Yang zalim ialah penduduk kampung. Qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirum mubin. Wahai Muhammad, lepas mendengar cerita orang-orang terdahulu yang engkar kepada nabi-nabi, tapi nabi mereka tetap sabar menyampaikan Islam, maka kamu jangan sedih. Kamu kena ambil pengajaran nabi-nabi terdahulu. Maka katakanlah wahai Muhammad kepada manusia seluruhnya, ya nak dengar, ya tak sedengar, suku kira. Yang penting kamu kena sampaikan. Ya ayyuhan nas, kata apa? Wahai manusia, innama ana lakum nadhirum mubin. Aku ni hanyalah pemberi amaran yang menjelaskan keterangan kepada kamu. Kamu nak minta aku segerakan azab, aku bukan pemberi azab. Kamu nak aku segerakan hari kiamat, aku bukan Allah, aku bukan Tuhan. Kamu nak suruh aku seksa kamu, aku bukan Allah. Semua tu kerja Allah. Aku ni apa dia? Nadhirum mubin, hanya pemberi amaran sahaja. Falladzina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan beroleh keampunan dan limpah kurnia yang mulia. Orang yang beriman beramal soleh, Allah Ta'ala ampunkan dia. Dia asal kape umur 70 mengucap asyhadu an la ilaha illallah, maghfirah, Allah Ta'ala bagi keampunan semua dosa-dosa dia yang berpuluh-puluh tahun. Mengucap hari ni, esok mati, insya-Allah syurga. Tidak ada lagi balasan untuk dia kerana Allah Ta'ala telah ampunkan dosa dia. Wa rizqun karim, dan limpah kurniaan yang mulia. Masuklah Islam agama yang mulia. Islam agama yang mulia, dan penganut Islam adalah orang-orang yang mulia. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina
ulaika ashabul jahim. Dan sebaliknya, orang yang berusaha menentang, walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina, berusaha menentang dan membatalkan ayat-ayat keterangan kami. Tadi orang beriman, beramal soleh, boleh keampunan, boleh kemuliaan. Lawan kepada orang beriman, beramal soleh ialah sa'au fi ayatina mu'ajizin. Mereka tak ada kerjaan lain. Kerjaan dia nak menentang dan membatalkan ayat-ayat keterangan kami. Dia baca Al-Quran bukan nak ambil pengajaran. Dia baca Al-Quran bukan nak tengok mukjizat, tapi dia cari kesalahan. Dia cari kelemahan Al-Quran. Maka dia jumpalah kelemahan-kelemahan bagi pendapat dia. Padahal bukan kelemahan. Mana ada kelemahan Al-Quran? Al-Quran tidak lemah. Al-Quran tidak lemah kerana dia kalamullah. Kalamullah ini mukjizat yang nyata, yang tidak ada kelemahan padanya. Allahu Akbar. Ulaika ashabul jahim, maka mereka itulah ahli-ahli neraka. Masuk ayat yang ke-52, Allah Ta'ala nak cerita tentang halangan kepada rasul-rasul dan nabi-nabi. Tuhan nak cerita halangan-halangan yang diterima oleh rasul-rasul dan juga nabi-nabi. Allah Ta'ala sebut, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi asy-syaitan thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Dan tidaklah kami mengutuskan sebelummu seorang rasul atau seorang nabi. Tuhan cerita, sebelummu ni wahai Muhammad, tidaklah kami utuskan sama ada nabi ataupun rasul. Apa beza nabi dengan rasul? Siapa boleh jawab? Azroy. Mal farqu baina nabiyyin wa rasulin? Nabi dia sambung syariat rasul. Nabi sambung syariat rasul. Rasul dia bawa syariat baru. Membawa syariat baru. Ahsanta. Tu jawapan yang tepat. Jangan kata Nabi, Rasul seorang lelaki yang menerima wahyu untuk dia dan menyampaikan pada orang lain. Nabi lelaki menerima wahyu untuk diri dia sendiri. Pelik ya bunyi ta'rif ni. Tapi itulah ta'rif yang kita belajar dulu. Kita belajar dulu lagu itulah. Nabi ni terima wahyu untuk diri dia sendiri. La ilaha illallah. Aku ustaz bodoh-bodoh ni pun untuk mengajar yang marah Tuhan. Nabi kata balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Kita ni hak reti satu ayat wajib sampaikan pada orang lain. Tiba-tiba Nabi terima wahyu benar. Relax, dia tak kena sampaikan. Tak, dia kena sampaikan, dia kena dakwah orang lain. Cuma dia penerus kepada syariat yang dibawa oleh Rasul sebelum dia. Nabi ke Rasul ke, illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi asy-syaitan. Allah, melainkan apabila ia bercita-cita supaya kaumnya beriman kepada agama Allah yang dibawanya, maka syaitan pun melemparkan hasutan mengenai usaha Rasul atau Nabi itu mencapai cita-cita. Bila Nabi, Rasul, dia ada cita-cita. Cita-cita dia ialah nak ada pengikut yang ramai, biar orang terima apa yang dia bawa. Tetapi sayangnya, bila dia mula bekerja, mula berdakwah nak ajak orang, halangan pertama yang dia tempuh ialah syaitan. Sebab syaitan telah berjanji dengan Allah, dia nak duduk bersama manusia atas muka bumi untuk menghalang manusia daripada beriman. Maka Nabi-Nabi lah mula-mula yang dihalang oleh syaitan. Usaha Nabi-Nabi dan Rasul lah mula-mula sekali dihalang oleh syaitan. Siapalah pada hari ini? Dan Nabi tak ada ustaz-ustaz mengajar, serupa juga. Nak mari ni tak punyalah susah. Ada orang kau ngajar ini sejuk-sejuk ni. Mana? Padahal dia malah, dia kata orang tak pergi ngaji. Bukan ustaz lah, orang lain.
Hujan lebat ni, dia kata kalau pergi masjid ni pun tak ada orang nak pergi ngaji ni, hujan ni. Padahal dia cuba nak lari daripada takut dia bertanggungjawab. Dia kata orang lain tak pergi kelas. Orang lain pergi, anak murid ni congak-angok tunggu. Ustaz tak mari. Tak mari. Orang telefon, ustaz tak mari lah. Wah, pada orang mari ngaji kau. Orang penuh masjid ni. Oh, ingat kau tak mari. Mana? Batal lah, batal. Orang menyupoh belaka menateng. Dia dihasut oleh syaitan. Ustaz tu sendiri. Jangan ingat setan tak hasut ustaz. Ustaz lebih banyak dihasut oleh syaitan daripada anak murid. Allahu Akbar. Anak murid tu dekat ya 3 lakah. Ustaz tu duk cerai. Mana? Lagi banyak dugaan, godaan. Allah lah, nasi kawuk lah. Duk panggil tengah-tengah jalan, mari. Kita lapar, nak berhenti makan ke lewat pula. Anak murid serupa juga. Orang-orang ni hendak ngaji ni, mad'u, bukan laku gelak macam dalam gua Hira rasa. Dia mata video di Mekah kemarin 1:30 tengah hari, gelak gelemak supaya waktu isyak. Takut. Bukan gelap juga, dia jadi merah, langit tu jadi merah. Kalau gelap malam ni kita gelap. Ni bukan gelap, dia tak ada cahaya tapi merah. Siapa atas dalam grup mana atas? Allahu Akbar. Baik. Maka syaitan pun melemparkan hasutannya mengenai usaha Rasul atau Nabi itu mencapai cita-citanya. Setan dia lemparkan dia, hasutan dia. Ustaz tu pun dia hasut, anak-anak murid pun dia hasut, Nabi tu dia hasut, orang-orang hak menerima dakwah pun dia hasut, semua dia hasut. Tu kerja setan. Anak murid ni pula, Allah tidurlah, ustaz mari lewat, lapis suku, baru ke lapis. Mana tidurlah belakang, sebab ustaz mari lapis suku. Tengok je lapis suku baru bunyi kereta. Kan kata dah lapis suku, dia tak ngajah lalu, dia duduk main telefon dulu. Okay. Kita dah dalam asrama tu pun relax. Lapis 20 baru mari nyok. Ustaz tak marah. Mana? Allahu Akbar. Setan nak royak. Oleh itu Allah segera menghapuskan apa yang telah diganggu oleh syaitan. Kemudian Allah menetapkan ayat-ayatnya dengan kukuhnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijak. Fayansakhu ma yulqi syaitan thumma yuhkimullahu ayatih wallahu alimun hakim. Allah tidak membiarkan hasutan syaitan itu menguasai nabi-nabi. Allah tidak membiarkan hasutan syaitan itu menguasai rasul-rasul. Fayansakhu ni maksud apa dia? Nasakh tahu? Nasih mansuh. Allah menghapuskan apa yang dilemparkan oleh syaitan. Kemudian Allah menetapkan ayat-ayatnya dengan kukuh. Wallahu alimun hakim. Apa keterangan dia? Yakni nabi-nabi dan rasul-rasul yang telah lalu, masing-masing sentiasa bercita-cita, berharap supaya kaumnya beriman kepada agama Allah yang dibawanya. Malahnya banyak di antara kaumnya yang menentang disebabkan hasutan syaitan. Tetapi Allah yang Maha Kuasa segera menghapuskan segala keraguan yang ditimbulkan oleh syaitan itu, lalu menegakkan agamanya dengan kukuh. Oleh itu janganlah engkau bersusah hati terhadap tentangan kaum kafir yang menjadi pengikut syaitan, kerana mereka akan tewas akhirnya. Allah tidak membiarkan agama ini terus menerus diperdaya oleh syaitan. Akan sampai masanya agama Allah ini
akan kukuh. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum wa innaz zalimina lafi shiqaqin ba'id. Yang demikian kerana Allah hendak menjadikan hasutan syaitan itu sebagai satu fitnah, cubaan bagi orang-orang yang ada penyakit kufur engkar dalam hati mereka, dan yang hatinya keras membatu, dan sesungguhnya mereka yang zalim itu sentiasa berada dalam pertentangan yang jauh dari kebenaran. Baik. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim marad. Hasutan syaitan ni dihapuskan oleh Allah. Allah akan hilangkan keraguan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan hilangkan keraguan dalam hati orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang-orang yang hati mereka ada penyakit, keraguan tersebut akan kekal. Keraguan tersebut akan kekal. Sebab tu Tuhan kata, yang demikian kerana Allah hendak menjadikan hasutan syaitan itu sebagai satu fitnah, cubaan bagi orang-orang yang ada penyakit kufur engkar dalam hati mereka, dan yang hatinya keras membatu. Wal qasiyati qulubuhum. Qasiyah ni kerah, hati yang keras membatu. Wa inna zalimina lafi shiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya mereka yang zalim itu sentiasa berada dalam pertentangan yang jauh dari kebenaran. Wa inna zalimina, sesungguhnya orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim? Orang yang termakan hasutan syaitan. Lafi shiqaqin ba'id, berada dalam pertentangan yang jauh dari kebenaran. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik fayu'minu bih fatukhbita lahu qulubuhum wa inna Allaha lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim. Dan juga supaya orang-orang yang beralih ilmu mengetahui bahawa ayat-ayat keterangan itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman kepadanya, sehingga tunduk taatlah hati mereka mematuhinya. Dan sesungguhnya Allah sentiasa memimpin orang yang beriman ke jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah supaya mereka mengetahui ayat-ayat itu benar dari Tuhanmu, fayu'minu bih, maka mereka beriman kepadanya. Orang sama-sama pun dalam berhadapan dengan dakwah ni, dia ada dua golongan. Satu dipanggil orang yang menerima, yang kedua dipanggil orang yang menolak. Orang yang menolak dakwah nabi-nabi dan rasul-rasul ialah orang yang termakan hasutan syaitan. Syaitan itulah kerjaan dia. Jangan ingat setan ni kerjaan dia nak suruh orang meracau ya. Kan? Tu bukan kerjaan setan. Meracau tau. Masuk atu tu lah. Wah, mana? Tu bukan kerjaan setan. Setan nak suruh manusia sesat. Dia buat masuk atu tu. Sekejap Assalamualaikum. Ada. Gimana? Dah ayat dah kata boleh. 19 ada. Boleh ke? Baru ayat dah ayat. Bila? Tak ada, tak apalah, hampir puas lah. Okey.
Baik. Dua golongan, yang menerima dan yang menolak. Setan ni kerja dia nak suruh orang ni sesat. Deh, hak masuk atu tu sampingnya ya. Hak dia naknya lepas masuk atu ni ada orang yang cadar. Ai kena pergi jumpa tak ayah tu. Tak ayah mana? Tak ayah tu pak. Kat mana? Tu kat hak tidur tu. Hak tidur tahu. Deh, tokong tidur tu. Jumpalah tu ayah tu pakai baju kuning, kepala botak, kening cukur. Hak tu hak dia naknya. Hak masuk atu tak ada gapo pun. Hak dia nak tindakan selepas masuk atu. Pergi jumpa tu ayah. Depa mari gemar-gemar. Tu ayah tanya. Ni tak ayah anak hamba ni jadi buat sokmo. Tak kat bomo dah. Pergi dengan Harudin tak jadi. Mana? Ya sebut Harudin tu. Tak apalah, kita ikhtiarlah. Mari Tuhan belakang. Tok Cha pun tahu penyakit mari Tuhan. Mana? Dia pun ambil kerusi. Kerusi tu tempat duduk dia tu jarang. Bawah dia tak jeluk tahu bekas. Dia tokong kecil lah. Tokong dia kecil, dia tak ambil tidur tu besar. Mana? Dia tok atas kisi tu, dia ambil air, gaya dia mandi. Zeruk. Dia mandi tokong. Air tu jatuh dalam bekas yang jeluk tadi. Sudah dia ambil air tu buah plastik, ikat getah. Klik minumlah air tawar ni. Minum separuh, mandi separuh. Baca tehah dengan selawat. Tok Cha suruh baca tehah dengan selawat. Bagusnya tok ayah ni. Tok Cha pun suruh baca tehah. Klik mandi minum jadi sungguh segar bugar. Segar. Hilang penyakit, tak ada dah. Nak cak kain, cak baju tak ada. Segar. Apa kata ni ish. Molek sungguh berobat dengan Tok Cha ni. Pun ambil tahu penyakit. Sakit apa-apa pergi jumpa dia lah. Dia pula dah kemeng orang. Mana? Rasa dah gila Pak Harudin tu tahu pitih ya, beribu-ribu habis. Ni. Kenapa dah? Jaya tak setan berjaya. Hak tu dia nak. Hak masuk atu tak ada gapo. Dia tak dosa orang masuk atu ni, tak dosa. Dosa? Dah. Dia cak baju, cak kain. Deh. Masuk atu duduk asrama ke duduk tujuh enggak keliling masjid. Tak kapai. Tak kapai. Gedeg. Tak dosa. 3 hari histeria. Dosa, tak dosa. Dia tak semaya, dia tak puasa, tak gapo, tak dosa. Histeria 3 tahun. Mana? 3 tahun tak semaya, tak dosa. Tak sesat, tak kufur. Dia kena hukum orang gila. Tapi orang yang sihat ni bila berhadapan dengan masalah masuk atu ni, bawa dia jumpa ke Tok Cha, Tok Ketik, Tok Bomo, tu dia nak sesat. Termasuklah orang yang sesat ialah orang yang menolak dakwah nabi-nabi, menolak dakwah rasul-rasul. Allah gambarkan mereka orang yang ada penyakit dalam hati. Adapun orang yang menerima ialah orang yang diberikan ilmu kepada mereka supaya mereka dapat mengetahui bahawa ajaran itu benar-benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka beriman, fatukhbitalahu qulubuhum, sehingga tunduk taatlah hati mereka. Fatukhbitalahu qulubuhum, tunduk taatlah hati-hati mereka. Wa innallaha, sesungguhnya Allah, lahadil ladina amanu, sentiasa memimpin orang-orang beriman ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Wala yazalul ladina kafaru fi miryatin min hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum 'adzabu yaumin 'aqim. Dan orang-orang kafir tetap dalam keraguan terhadap Al-Quran. Orang kafir sentiasa ragu dalam Al-Quran. Kalau ada orang beriman ragu juga dengan Al-Quran, kafir lah tu. Walaupun dia ngaku dia beriman. Saya Islam Ustaz, nama saya Said. Said ke mana? Said Nur begini Said, noyak keturunan Nabi dia ni. Cuma saya ada masalah sikit Ustaz. Quran ni jadi macam pilek ke.
Dia sebut kita suruh pelik dah. Pelik ke apa Quran? Tak lah. Kalau kita perhati, saya ni duk kaji Quran lama dah, banyaklah ayat-ayat canggih. Kita duk ngaji Quran, tak temu ayat canggih. Dia tiba-tiba kata, dia kaji Quran, temu ayat canggih. Dok Quran ni betul ke mari Tuhan? Korek. Dia tebuk gitu, jelah kita. Dah, betul ke mari Tuhan? Quran ni korek ke? Tak ada orang lepeng sebutir. Nabi pernah apa ya orang lagu ni? Makna dia ragu, walaupun dia ngaku dia beriman, dia ragu dengan Al-Quran. Maka itulah orang-orang yang kafir. Wala yazalul ladzina kafaru, dan orang kafir tetap sentiasa fi miryatin, dalam keraguan, minhu, dengan Al-Quran, hatta ta'tiyahumus sa'atul baghtatan, hingga datang kepada mereka saat kiamat secara mengejut, au ya'tiyahum adzabu yaumin aqim, atau datang kepada mereka azab hari yang tidak ada kebaikan untuk mereka. Mana kata mereka akan terus dalam keraguan terhadap Al-Quran hingga mati ataupun hingga hari kiamat. La haula wala quwwata illa billah. Al-mulku yawma idzin lillah yahkumu bainahum falladzina amanu wa 'amilus shalihat fi jannatin na'im. Kuasa pemerintahan pada hari kiamat itu tertentu bagi Allah. Al-mulku yawma idzin lillah. Kekuasaan penuh pada hari itu. Hari mana? Hari kiamat. Lillah, hanya kepada Allah. Mung ni Presiden Amerika ke? Barack Obama. Presiden Amerika. Dia orang paling berkuasa di dunia lah ni. Dia sebut gapo mesti orang buat. Kuasa besar dunia Amerika. Presiden dia royak gapo pun jadi. Adakah di hari akhirat Allah ambil Barack Obama duduk tepi dia? Mari sini. Obama lah. Mari duduk sini duduk tepi aku ni. Ada? Tak ada. Tak ada nilai sesebuta pun. Seri Paduka Baginda, ke bawah duli Seri Paduka Baginda. Payah. Ke bawah duli Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Panjang. Ke bawah duli Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Sultan sekian. Nak sebutnya, adakah ada harga di hari akhirat? Hari ni nak pergi jalan berjujuk eskor, depan 20 butir, belakang 20 butir. Lampu merah dia langgar, lampu hijau dia langgar. Dia tidak ada undang-undang. Dia boleh buat gapo hak dia nak buat. Orang pakat semua belaka ku belaka. Tapi hari akhirat, adakah ada nilai? Ada nilai? Tak ada nilai. Sebab al-mulku yawma idzin lillah. Kerajaan, kekuasaan, pemerintahan pada hari itu, hari kiamat, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kata tidak, jangan mula lagi perbicaraan. Tak ada orang berani mula. Disebut dalam hadis, menjadi satu azab kepada orang yang duduk di padang mahsyar, menunggu, menanti bermulanya perbicaraan. Hak duduk bawah aras, tak apalah hak duduk bawah aras ni, hak duduk tengah panah. Hak duduk tengah panah. Awak tunggu ustaz mari lewat bergelisah dah. Padahalnya duk kipas ada, karpet ada, boleh guling, gelisah. Lewat sama mari. Wah, nak ngajar kata si ustaz ni. Marah kau ustaz, padahal nunggu dalam suasana ya selesa. Nunggu bank tahu, pergi bank ambil nombor 1003, nombor 1003. Lah ni nombor 57. Dalam bank ada akaun, ada kursi, ada macam-macam. Relax. Tunggu ada? Tak tunggu. Menyopoh. Mana lama. Marah ke pegawai. Kawan itu kerja suku sembilan. Sebab manusia bukan suka menanti. Penantian satu penyiksaan. Ada lagu? Ada ke? Betul dah tu. Lagu tu.
Foto dah tu. Allahu Akbar. Tak ada orang yang boleh suruh Allah Ta'ala mulakan perbicaraan. Walaupun caci arah, peluh pelah, tergelan dalam peluh macam-macam, tak ada orang yang boleh, ya Allah, start lah weh cara-cara ni. Cemur dan tunggu. Tak ada. Dah, tidak akan diizinkan untuk berbicara. Kerana ayat tu, surah An-Naba tadi. Azrail. Cari Fadil. Cari lah. Ada? Tak dengar? Betul dah, cuma tak dengar. Allahu Akbar. Nak kecek pun tak boleh. Nak kecek, nak bisik sama sendiri pun tak boleh. Allahu Akbar. Yahkumu bainahum, ia akan menghukum di antara mereka. Falladzina amanu wa amilus salihat, maka orang-orang yang beriman dan beramal salih, fi jannatin na'im, ditempatkan dalam syurga yang penuh dengan nikmat dan kesenangan. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, faulaika lahum azabun muhin, maka mereka beroleh azab seksa yang menghina. Azab seksa yang menghina. Ayat 58 Allah Subhanahu wa taala nak cerita berkenaan dengan orang-orang yang berhijrah. Orang-orang yang berhijrah. Kedudukan mereka lagu mana? Sebab hijrah satu perkara yang cukup besar pengorbanannya yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu alaihi. Mereka bukan pindah rumah, bukan berpindah daripada Mekah ke Madinah. No, mereka berhijrah. Hijrah lain, pindah rumah lain. Hijrah ni tinggal semua sekali. Harta yang dia ada di Mekah ditinggalkan, baik rumah, baik gedung-gedung sewa, baik tanam-tanaman, kebun-kebun yang luas, ternakan yang banyak. Kalau dia pengusaha ternakan, dia pegang unta, ada 100 ekor unta, 100 dia kena tinggal unta dia. Kalau seekor unta harga 7,000, 100 ekor 700,000, hampir 1 juta dia kena tinggal unta dia untuk berhijrah. Bukan pindah rumah. Dia tak boleh bawa unta dia hijrah. Heret 100 ekor. Mana unta-unta ni? Buat rang unta. Buat rang unta betul-betul. Oh, tak boleh. Sebab hijrah berlaku dalam keadaan yang tersembunyi. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita sambung esok ada dah. Esok hari Selasa, Rabu.